Sebagai contoh, anda meminjam 100,000, ada kos-kos lain 3,000, total pinjaman anda akan jadi 103,000. Selalunya scammer dia akan buat trik macam ni. Loan anda sudah lulus, anda kena bayar 3,000 daripada total amount. Sekiranya anda sudah bayar, sebagai contoh dia beritahu 3,000 itu adalah kos untuk stamping, dan bila anda dah bayar, dia minta lagi 3,000 untuk kos perjanjian pula. Anda yang dah bayar 3,000 ni, anda akan rasa macam serba salah untuk tidak meneruskan, dan anda akan terjerumus untuk tambah lagi 3,000, dan anda akan ada intention untuk bayar lagi 3,000, total anda dah kena 6,000, tambah lagi bertambah lagi, dan anda ibarat sudah terjerat, tapi anda akan mula rasa sangsi, dan mereka akan minta anda bayar kos lain pula. Mungkin mereka kata cost valuation ke, cost runner ke kan, lagi 3,000. Akhirnya anda kena sampai ke 9,000. Mereka pandai, mereka tak minta langsam, mereka akan minta sikit. Tetapi dengan MyLoan, anda jangan risau. Kos kita hanyalah anda perlu mendapatkan laporan kredit anda, Sikri, Sitos, Experian, Ramsey, Angkasa, Speka. Itu adalah semua laporan-laporan yang dilihat oleh pihak bank. Anda boleh mendapatkan kesemua laporan itu di luar dan menunjukkan laporan itu dengan pihak kami, dan ataupun anda boleh minta pihak kami untuk mendapatkan laporan itu untuk anda. Itu saja. Habis berbalik kepada yang isu scammer ni tadi, ada tak MyLoan terima ataupun dapat membantu masa-masa scammer ni? Okey, bukan tugas kami untuk membantu mereka-mereka yang telah ditipu. Usaha kami untuk memberi edukasi kepada rakyat Malaysia bagaimana untuk mengetahui pinjaman tu scam atau tidak. Dan saya dah banyak buat video edukasi berkaitan dengan bagaimana cara untuk anda mengetahui pemberi pinjaman itu scam atau tidak. Sebagai contoh tuan-tuan, sekiranya anda masuk pinjaman hari ini, lagi setengah jam dia call, dia kata anda punya pinjaman telah lulus 100-200 ribu, besar kemungkinan itu adalah scam. Kecuali kalau anda terus berurusan dengan counter bank, sebab dekat dengan bank pun mungkin mereka perlukan lebih kurang 1 minggu sampai ke tahap kelulusan. Kalau dalam masa setengah jam saja loan anda telah lulus, sesuatu yang tidak kena lah. Itu saja. Kecuali daripada pihak perbankan tu sendiri. Ya. Dan mungkin dengan keadaan sekarang, situasi ekonomi ataupun kenaikan kos sara hidup, mungkinlah ramai yang akan membuat pinjaman, sama ada pinjaman peribadi ataupun pinjaman perumahan. Dan apa nasihat kepada mereka ni supaya mengulangi nasihat di TikTok yang Awi selalu sebut? Apa lagi supaya jangan terjebak dengan scammer ni? Betul. First kali, jangan terjebak dengan scam. Kalau tidak perlu meminjam, tidak perlulah untuk anda datang membuat sebarang pinjaman. Anda kena bezakan mana satu keperluan dan mana satu kehendak. Anda akan menghadapi masalah sekiranya anda membuat pinjaman atas kehendak anda, bukan keperluan anda. Saya tengok ramai yang membeli sebab beli kereta mewah, sedangkan sekiranya anda membeli kereta tempatan, sebagai contoh anda beli Myvi, dengan anda membeli kereta BMW ataupun Mercedes, fungsinya lebih kurang sama, anda juga sampai ke destinasi yang sama, tetapi mungkin kehendak anda lebih kepada barang-barang yang mewah, tetapi itu akan menjerumus anda ke masalah yang lebih besar akan pada masa akan datang sekiranya anda gagal membayarnya. Ukur baju daripada sendirilah kan. Betul Alif. Kadang-kadang orang tak perasan sekiranya anda lihat di mortgage calculator, untuk pinjaman 500,000, cuba anda masukkan kadar faedah 4% dan kadar faedah 5%. 1% perbezaan kadar faedah untuk pinjaman 35 tahun mungkin memberi anda penyematan sehingga 10,000 ataupun belas ribu. Dan dapatkan pinjaman dengan kadar faedah termurah. Itu adalah fungsi MyLoan. Kami akan membuat saringan dan kami akan beritahu anda bank mana yang paling sesuai dengan anda, yang paling menjimatkan anda. Mungkin 1% yang kami dapat jimatkan anda, dapat menjimatkan anda sehingga ke puluhan ribu ringgit. Daripada segi kelayakan pula, contohnya daripada pemohon yang datang kepada MyLoan, siapa yang layak untuk memohon pinjaman? Siapa yang boleh membuat pinjaman adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas, kerana mereka usia itu barulah boleh untuk anda sign kontrak dan mempunyai pendapatan tetap, sebagai contoh bekerja ataupun anda adalah seorang peniaga. Dan sekiranya kebanyakan bank dekat Malaysia hanya menerima mereka yang mempunyai gaji 1,500 ke atas saja, dan anda perlulah untuk tidak muflis. Dan pendapatan itu adalah termasuk pendapatan lain lah, sebagai contoh anda punya pendapatan sewa, pendapatan pencen, pendapatan perniagaan dan lain-lain. Sebenarnya banyak orang yang tidak tahu yang mereka boleh membuat pinjaman dengan kadar faedah yang rendah. Sebagai contoh, sekiranya anda penyawak swasta,
syarikat anda bekerja telah membuat usaha sama dengan pihak bank, anda akan mendapat pinjaman dengan kadar faedah yang sangat rendah. Dan mungkin sama dengan penjawat awam. Kita tahu penjawat awam punya kadar faedah mungkin sekitar 2.4%, 3.4% berbanding dengan swasta 7%, 17%. Dan tapi saya perasan ramai yang tak perasan. Syarikat yang dia bekerja melayakkan dia untuk mendapat pinjaman dengan kadar faedah sama rendah dengan penjawat awam. Untuk mengenai pemohon yang menggunakan perkhidmatan Milo ni, kita bukan nak privacy pelanggan, tapi mungkin Awis boleh kongsikan daripada segi purata pemohon itu sendiri. Kebanyakan dia, untuk mohon peribadi ataupun perumahan. Okey, kami banyak terima permohonan untuk pinjaman peribadi awam. Ini adalah kerana Malun satu-satunya syarikat startup yang tidak mengenakan charge untuk pinjaman peribadi awam. Tapi kalau untuk consolidate, kita ada charge sikit lah. Kedua tertinggi adalah pinjaman peribadi swasta. Kita tahu orang swasta sangat susah nak buat pinjaman. Ramai yang telah pergi ke Along kerana mereka sudah putus asa dan mereka sangat memerlukan dana. Dan yang kedua tertinggi adalah pinjaman peribadi swasta. Yang ketiga adalah pinjaman perniagaan. Maknanya bisnes pun banyak menggunakan khidmat Milo lah. Banyak sebab kita tahu kerajaan Malaysia menyediakan dana subsidi disebut dalam belanjawan negara. Bermula dengan anda yang baru nak start berniaga, anda yang dah 6 bulan berniaga, dah setahun berniaga, dah 3 tahun berniaga, dah jualan anda dah capai 10,000, 100,000, 10 juta. Kesemua dana-dana ini dikendalikan, dikelola oleh bank ataupun government agency yang berbeza. Tapi saya tahu mungkin peniaga-peniaga dia tak tahu yang mana yang paling sesuai untuk dia pergi. So dia datang ke MyLoan dan kita akan selesaikan, kita akan uruskan pinjaman dia satu persatu. Baik. Jadi semuanya dibuat, proses dokumentasi semua dibuat dengan keadaan proper lah. Dia bukannya cincai lah. Tidak. Kami sangat-sangat pentingkan etika kami. Sekiranya pelanggan itu kami sanksi dengan dokumentasi dia, mereka akan saya minta untuk